Oke, salam sejahtera. Hari ini kita akan sambung 8.1 alloy dan kepentingannya. Oke, bersedia dengan handout yang saya bagi. Oke, ini modul yang saya bekalkan. Oke, satu. Apa itu maksud alloy dulu? Oke, alloy ialah, di sini alloy ialah campuran. Oke, tak boleh kata dia sebatian. Kalau sebatian, maksud dia semua unsur di dalam dia telah combine secara kimia, telah bercantum secara kimia. Tapi di sini kita nampak alloy ini, unsur-unsur dalam alloy itu dia tidak bercantum secara kimia. Dia cuma tambahkan ke dalam saja untuk tujuan tertentu. Okey, so kita panggil alloy ialah campuran. Dua atau lebih unsur dengan komposisi yang tetap. Contoh berapa persen. Tapi di sini kita tak pentingkan berapa persen. Kita pentingkan mana utama, mana yang asing. Yang sikit lah. Di mana unsur utamanya ialah logam. So kalau unsur utama dia logam, dia campurkan dengan benda lain, unsur lain yang bukan logam ke, atau logam juga ke, tapi utama dia logam. So itu merupakan alloy. Maksud dia ambil logam yang asal itu kita tambahkan unsur lain, itu alloy. Mengapa? Kita kena lihat sifat-sifat logam tulen dahulu. Iaitu logam yang belum lagi tambah apa-apa unsur di dalamnya yang tulen. So sifat yang pertama mulu. Mulu. Kita panggil mulu di sini. So kita boleh tengok gambar aja. Mulu maksud dia, saya ambil ayat terakhir dulu. Logam tulen bersifat mulu atau mudah ditarik menjadi dawai halus. Iaitu dia boleh ditarik menjadi satu lapisan demi satu lapisan saja. Itu sebab dia dawai kita boleh guna logam. Sebab dia bersifat mulu. Itu maksud dia sifat mulu. Iaitu satu ayat yang mudah lagi faham, mudah ditarik menjadi dawai halus. Seperti wire kita. So seperti gambar raja ini, you tengok dia lapisan demi lapisan. Ada banyak lapisan. Lepas tu setiap lapisan ini boleh ditolak. Bila you kenakan daya, dia akan menggelongsor, kita panggil. Itu sebab dia nanti ada. So dia boleh menjadi satu lapisan demi satu lapisan. So kita boleh tarik wire itu menjadi dawai halus. Itu sebab kita panggil sifat ini mulu. Logam tulen terdiri daripada satu jenis atom yang bersaiz sama dan disusun dalam susunan teratur. Kita panggil teratur di sini. Sebab dia susun elok-elok seperti susun untuk pepejal. Memanglah logam dalam bentuk pepejal. Dia punya atom saiz dia sama. Saiz dia sama disusun dalam bentuk teratur. Ini asal dia. Itu sebab dia menjadikan apabila dikenakan daya, lapisan atom dalam logam tulen mudah menggelongsor. Perkataan ini sangat penting untuk topik alloy. Menggelongsor di atas satu sama lain. Senang. Sebab dia susun elok-elok. Dia susun teratur. Saiz pula sama. Bila you kenakan daya, dia senang untuk menjadi seperti gambar seperti yang kanan ini. Ini kita panggil mudah menggelongsor. Sebab dia layer by layer itu dia ada gap dia. Tambahan ada ruangan dia. Lepas tu saiz sama, tiada gangguan. Tiada gangguan, terus dia boleh menggelongsor dengan mudah. Itu sebab dia logam tulen bersifat mulu. Boleh? Ini sifat yang pertama kita bincang. Sifat yang kedua lebih kurang sama saja. Ini dia ambil faktor saiz atom yang sama. Lepas tu susunan teratur. Sifat yang kedua untuk logam tulen boleh ditempa. Boleh ditempa maksud dia mudah dibentuk. Mudah dibentuk. Itu maksud dia boleh ditempa. That's why logam senang untuk dibentuk, untuk jadi pelbagai bentuk. Tapi bukan guna tangan pergi tekan lah. Maksud saya mesti ada suatu daya yang agak besar juga
Okey, bila boleh ditempa, kita ambil apa sifat yang ada pada logam tulen. Kita ambil ini yang ada ruangan kosong. Sebab bila dia susun elok-elok teratur, dia mesti ada ruangan kosong. Kalau ada ruangan kosong yang agak besar, bila kita kenakan daya, dia akan memenuhi ruangan kosong. So bila memenuhi ruangan kosong, dia punya bentuk sudah berubah. Itu sebab kita panggil dia mudah dibentuk. Okey, so bila boleh ditempa, bagaimana kita nak terangkan? Ini ayat untuk menerangkan. Terangkan sifat mulu logam tulen. You kena terangkan seperti ini. Terangkan sifat boleh ditempa logam. Okey, kita kena sebut yang mula-mula. Terdapat ruang kosong, empty spaces. Terdapat ruang kosong di antara atom di dalam logam tulen. Dia ada ruang kosong dia. So, bila ada ruang kosong, apabila dikenakan daya, lapisan atom dalam logam tulen, dia akan menggelongsor untuk mengisi ruang kosong dan membentuk struktur baru. Itu maksud dia boleh ditempa. Atau satu lagi ayat kita boleh sebut mudah dibentuk. Itu maksud boleh ditempa. Baik, tengok ruang kosong. Okay, masih sama menggelongsor untuk mengisi ruang kosong. Okay, yang tadi tu kita ambil susunan teratur. Itu untuk mulu. Baik, so ini point dia. Ini ayat-ayat yang kita boleh menerangkan sifat logam, iaitu mulu dan boleh ditempa. So sifat mulu dan boleh ditempa ini boleh diperbaiki. Sifat ini boleh diperbaiki. Seperti kita belajar getah. Kita belajar getah, sifat asli, getah asli, kurang kenyal semua itu kan, boleh diperbaiki dengan melakukan pemvulkanan. Kalau yang lupa boleh lihat balik modul kita, pemvulkanan. Dia akan menambah baik sifat semula jadi getah asli. Seperti ini, sekarang kita ada sifat mulu, kita ada sifat boleh ditempa, kita boleh perbaiki dia. Tapi bukan kata sifat mulu ini tak baik. Boleh ditempa itu tak baik. Bukan macam itu. Sifat semula jadi sesuatu unsur memang ada kebaikan dia juga. Sebab sifat mulu boleh jadi dawai halus. Kalau tak, macam mana nak buat dawai? Betul tak? Semua besar. Macam mana buat dawai yang kecil-kecil halus tu? So, ini sifat yang original. Okey, sekarang perbandingan sifat alloy dengan logam tulen. Okay, kita banding. Kalau nak jadikan alloy, sebab alloy juga daripada logam tulen, kita tambah unsur lain ke dalam logam tulen, maka dapatlah alloy. Okay, contoh, besi dengan keluli. Dia sama besi. Cuma keluli ini dia tambah dengan karbon. So, sudah jadi alloy. Okay, kita banding dua ini. Permukaan dia untuk alloy berkilat. Untuk logam tulen, pudar. Okay, dull surface. Tahan kakisan. Alloy sukar terkakis. Kalau logam tulen, mudah terkakis. Contoh lihat logam besi tulen. Besi tulen senang terkakis. Itu terkarat, mengarat. Okay, kita panggil. Kalau besi, kita boleh guna perkataan karat. Kalau logam lain, kita pakai terkakis. Kekerasan. Okay, kalau logam tulen, kita kata keras juga. Logam tulen, keras. Kalau kita kata lembut, kecuali beberapa logam tulen, seperti natrium itu lembut lah. Kalau logam lain tu agak keras juga. Okay, sebab kita tak boleh guna tangan pergi buat bentuk macam plastisin, tak boleh juga. Tapi untuk alloy, lebih keras. Itu perbandingan dia, lebih keras. Okay, kekuatan dia memang kuat juga, kecuali beberapa jenis logam. Seperti sodium, okay, potasium, itu agak lembut lah. Yang simpan dalam minyak. Kalau logam lain, dia kuat juga. Tapi alloy lebih kuat. Dia lebih kuat. Okay, so kita nak terangkan. Mengapa alloy lebih keras dan lebih kuat? Tadi kita dah terangkan sifat mulu dengan sifat apa? Boleh ditempa kan? Okay, sekarang kita dah buat alloy. Kita dah buat alloy. Alloy maksud kita tambahkan unsur lain ke dalam logam tulen. Unsur utama masih logam. Itu alloy.
Okey, A. A berkaitan dengan kakisan dulu. Kadar kakisan kepingan besi lebih tinggi daripada kepingan kelulinier karat. Itu sebab dia alloy sukar terkakis. Logam tulen mudah terkakis. Kenapa? Sebab kadar dia, kadar berkait dengan masa lah, kadar kakisan kepingan besi lebih tinggi kadar dia. Kalau banding dengan keluli. Keluli maksud alloy dia. Nanti kita ada jadual untuk tahu apa nama alloy. Okay. B, kedua. Kedua ini kita nak terangkan. Alloy gangsa lebih keras dan lebih kuat daripada daripada logam kuprum. Maksud gangsa ini adalah alloy kepada kuprum. Gangsa adalah alloy kepada kuprum. So dia lebih keras, lebih kuat. Mengapa? Kita kena terangkan. Okey, seperti gambar raja ini. Ini atom kuprum yang sama, yang kelabu. Okey, lepas tu kita letakkan atom stannum yang lebih besar. Okey, atau atom yang lebih kecil. Seperti keluli letak karbon banding dengan besi, karbon lebih kecil. Okey, kita boleh rujuk cara berkala unsur. Okey, ini lebih besar. So dia telah mengisi ruangan kosong yang ada. Dan susunan teratur pun dah tak ada. Kalau susunan teratur tadi kita bincang apa? Mulu, betul? Lepas tu ruangan kosong itu kita bincang boleh ditempa. So ini sudah perbaiki sifat mulu dan boleh ditempa sebenarnya sebab dia mengisi ruang kosong, lepas tu susunan teratur dah tak ada. Maka dia tak senang menggelongsor macam tadi. Okey, so kita tengok ayat yang saya ciptakan. Logam kuprum terdiri daripada atom kuprum yang bersaiz sama. Memang semua original punya saiz dia sama. Dan disusun dalam susunan teratur. Ini tadi kita dah bincang. Susunan teratur untuk semua atom kuprum bersaiz sama. Sekarang kehadiran atom stannum pula yang atom asing. Atom asing ini atom stannum yang berlainan saiz atau lebih besar. Kalau lebih besar, lebih kecil ini, you nak kata lebih besar ke lebih kecil ke pastikan tepat. Okey, semua rujuk pada jisim atom relatif dia. Okey, bila bukan. You lihat nombor proton dia. Kalau nombor proton dia lebih banyak, okey, maksud dia punya petala lagi banyak kan. So petala lagi banyak banding dengan yang original, maka dia lebih besar. Kalau dia punya nombor proton lebih kecil daripada nombor proton yang original, maka dia lebih kecil. Okey, kalau you nak sebut lebih besar, lebih kecil, pastikan betul lah. Okey, saya sebut kehadiran atom stannum yang berlainan saiz. Ini sentiasa betul lah, mesti berlainan saiz. Kalau saiz sama, dia atom yang sama. Mengganggu susunan teratur atom kuprum. Dah tak ada susunan teratur. Tengok, dah tak ada. Sebab you masukkan atom asing ini. Okey, apabila dikenakan daya, lapisan atom dalam alloy gangsa menjadi sukar untuk menggelongsor. Dia menggelongsor ini, dia akan jadi mulu. Menggelongsor, dia akan jadi boleh ditempa. Sekarang tidak mudah untuk menggelongsor, iaitu kita kata sukar untuk menggelongsor. Sebab telah ditahan, tengok, telah ditahan, you kenakan daya pun dia takkan menggelongsor. Menggelongsor maksud lapisan demi lapisan itu beralih tempat. Itu menggelongsor. Seperti papan gelongsor, you main kan, yang slide ke bawah. English we call slide, okay, sliding. Okay, so ini sukar untuk menggelongsor. Kalau sukar untuk menggelongsor, maksud dia tidak mudah ditempa. Okay, dan kedua, of course, tidak mulu lah. Sebab dia sudah mengganggu lapisan atom daripada menggelongsor. Bukan atom, kita tengok lapisan atom. Sebab dia bukan satu-satu menggelongsor. Dia lapisan demi lapisan. Ingat? Layer by layer. Layer by layer. So itu sebab kita panggil lapisan atom. The layers of atoms. Okay, so ini untuk 3 ayat untuk kita terangkan.
Okey, baik. Nombor 4. Sekarang kita nak mengkaji perbandingan sifat alloy dengan logam tulen dalam makmal, kita boleh buat cara seperti ini. Iaitu kita letak beaker, ambil beaker, tuangkan air suling dan satu kita letak kepingan keluli, near karat, stainless steel atau steel. Satu lagi kita letak kepingan besi. So kita ada dua lah bandingan dia. Satu adalah alloy, satu adalah logam tulen. Lepas tu kita biarkan dan kita akan lihat beberapa hari kemudian. Okey, ini tak boleh nampak terus. Tak boleh nampak terus. Maka benda tak boleh nampak terus tu, faham-fahamlah, amali tak adalah. Sebab amali kena ada dalam masa tertentu sahaja keputusan dia. Okey, pemerhatian dia. Apa yang kita dapat? Okey, kita dapat permukaan kepingan keluli near karat berkilat, manakala permukaan kepingan besi berkarat. Besi telah berkarat. Alloy dia tetap sama sahaja, berkilat. Okey, inference dia. Kita kena terangkan mengapa ini berlaku. Inference maksud kita terangkan. Pemerhatian maksud kita nampak. Selepas 3 hari kita nampak permukaan kepingan keluli near karat berkilat lagi. Manakala permukaan kepingan besi telah berkarat. Itu yang kita nampak. So inference dia, mengapa? Sebab kadar kakisan logam tulen lebih tinggi. Logam tulen punya kadar kakisan tinggi. Kadar dia. Kesimpulan dia, keluli near karat lebih tahan terhadap kakisan. Ini yang kita nak uji. Okey, kalau dekat amali, okey, kertas 3 dulu kita perlu sebut hipotesis tercapai. Sebab hipotesis asal-asal sebelum you mula suatu aktiviti, you kena setkan hipotesis. Iaitu you kena ramalkan dahulu apa yang terjadi. Lepas tu kalau dapat seperti yang awak ramalkan, maka betul lah. So kesimpulan dia keluli near karat lebih tahan terhadap kakisan. Sebab awak nak kaji sifat tahan kakisan. Resistant to corrosions. Lebih tahan terhadap kakisan berbanding besi. Okey, saya boleh kaji sifat yang kedua, kekerasan tadi. Okey, ini yang sangat popular. Dan sekiranya topik alloy masuk ke bahagian essay, maka dia akan tanya kekerasan untuk inilah bahagian C. Atau di makmal boleh buat bahagian C. Okey, iaitu cara ini. Cara ini kita ambil blok gangsa atau blok original dia, cuprum. Gangsa alloy, cuprum itu logam tulen, kita letak di bawah. Okey, lepas tu kita letak berbola keluli di atas. Kita guna pita cellophane, okey, pita cellophane tape kita tapekan dia supaya dia tak bergerak, tu je. Bukan apa tak nak dia bergerak. Okey, kemudian kita letak pembaris. Pembaris ini untuk bagi kita tahu berapa ketinggian pemberat you kena ada. Sebab you tak boleh agak-agak ketinggian dia. Contoh kali pertama you buat tinggi, kali kedua you buat rendah, tak boleh lah. Kita kena ketinggian pemberat yang sama. Itu sebab kita kena ada pembaris. Itu tujuan dia. Maka kita guna pemberat 1 kilo. Kalau you tak nak, you guna 2 kilo. Contoh kan. Tapi yang kita ada tu selalunya 1 kilogram sahaja. Okey, maka ketinggian pemberat dan jisim pemberat merupakan dimalakan. Okay, constant variable. Okay, so kita dapat ini. Lepas tu kita lepaskan dia. Dari atas tu, okay, kita lepaskan dia. Okay, gunting, potongkan. Itu paling cepat. Potong terus jatuh. Dia akan hentam dekat berbola keluli. Lepas tu berbola keluli dia akan tertekan ke dalam blok gangsa atau cuprum. Mula-mula buat gangsa, lepas tu kali kedua buat cuprum. Okay, tapi gangsa jangan buat sekali, kita buat 3 kali, ambil purata dia. Kali kedua kita buat cuprum, buat 3 kali juga, ambil purata dia supaya lebih tepat. Okay, bila gangsa dia akan bentuk satu lekuk di sini. Itu kita panggil lekuk sebab ada satu macam tertekan, so berbentuk lekuk. So lekuk itu kita kena ukur nanti. Okey, secara logiknya you fikir, kalau ini keras, maka lekuk yang terbentuk itu besar atau kecil. Contoh kita pakai gangsa. Okey, sila respon siapa-siapa. Kalau blok gangsa,
you rasa lekuk maksud dia nanti satu hentaman berlaku kan. So dia akan bentuk satu macam lubang di sini. You rasa lekuk itu besar atau kecil kalau saya pakai gangsa? Okay, ada Kecil. ya, very good. Kalau kita pakai gangsa, dia kecil. Sebab gangsa itu keras, susah nak ditekan. So lubang tu kecil lah, lekuk tu. Kalau kita pakai kuprum yang lebih lembut punya, yang kurang keras, nak kata lembut, dia tak lembut, tapi dia kurang keras lah. Dia akan bentuk lekuk yang lebih besar. So di situ kita tahu siapa lebih keras, sama ada alloy atau logam tuling. Guna cara ini mengkaji kekerasan alloy. Okey, baik. So pemerhatian dia, diameter lekuk blok gangsa. Diameter maksud kita ukur seluruh lubang itulah diameter dia, bukan jejari, jejari separuh saja. Diameter lekuk blok gangsa lebih kecil manakala diameter lekuk blok kuprum lebih besar. Sebab kuprum tu kurang keras kan? Gangsa lebih keras. Bila lebih keras, dia keras, so lekuk yang terbentuk tu kecil. Okay, ini pemerhatian yang kita nampak. Lepas tu kita terangkan, mengapa macam ini? Sebab alloy lebih keras daripada logam tulen. Itu sebab dia. Alloy lebih keras daripada logam tulen. Kita dapat buktikan. Kesimpulan dia, gangsa lebih keras daripada kuprum. Sebab kesimpulan, kita rujuk pada apa yang you pakai. Selalunya lah, infra kita terangkan secara teori dia. Teori dia, alloy lebih keras daripada logam tulen. Atau ada orang pun tulis gangsa lebih keras daripada kuprum. Diterima lah, sebab untuk kes ini tiada banyak beza. Inference, kesimpulan dia gangsa lebih keras daripada kuprum. So kita boleh kaji sifat alloy dan logam tulen, iaitu sifat tahan kakisan, sifat kekerasan. Kekerasan dengan kekuatan samalah, letak sama saja. Itu sebab kita kata, tengok perbincangan tadi, lebih keras, lebih kuat. Kita letak sekali je, tak payah asingkan dia. Okey, baik. Okey, sekarang last. Kita nak tengok berapa jenis alloy yang kita ada. So kita nak lihat atom utama cukup, nak tahu atom utama, lepas tu atom asing. Dah sangat bagus lah. Tak payah tahu percentage dia. Okey, banyak sangat kena hafal nanti. Okey, duralumin. Atom utama dia aluminium. Maka duralumin lebih keras daripada aluminium sebab ini tulen punya aluminium. Lepas tu kita tambahkan atom asing dia, foreign atom. Dalam kita tambahkan kuprum, magnesium, mangan supaya nak jadikan duralumin itu lebih kuat dan lebih keras. Kalau tak, sifat semula jadi logam tulen boleh ditempa dan mulu itu akan ada. So kita tambahkan kuprum, magnesium atau mangan. So susunan dia kuprum, magnesium, mangan, maksud dia kandungan banyak tu kuprum, kedua itu magnesium, yang paling sikit adalah mangan. You boleh ingat macam ni, sudahlah. Okey, so tak payah tahu berapa persen, kalau tak terlalu banyak perlu hafal. Okey, dalam modul saya selalu penggunaan saya letak je. Okey, so you baca, so you dapatlah beberapa contoh. Saya tak suruh isi lah. Okey, sifat dia ringan. Ini sangat penting, ringan, kuat, ketumpatan rendah dan tahan kakisan. Badan kapal terbang, kabel elektrik penggunaan dia, kereta api, peluru dan basikal lumba. Basikal lumba kena ringan. You guna basikal yang berat, macam mana nak menang? Kena ringan. So kita pakai duralumin. So ini ada satu contoh yang sangat menarik, sentiasa tanya benda. Badan kapal terbang. Badan kapal terbang dibuat daripada duralumin. Kalau you pakai aluminium, dia kemek nanti sebab tekanan tinggi. Aluminium tu kurang keras. Dia original punya, dia logam tulen. Maka kena pakai alloy dia. Alloy dia duralumin. Keras. Lebih keras. Maka kita pakai duralumin. Tetapi bagaimana pula kenapa you tak pakai stainless steel? Contohnya you pakai keluli kan. Keluli juga keras. Kenapa you tak pakai untuk buat badan kapal terbang? You buat bangunan je. Sebab perkataan ringan itu sangat penting. Bukan setakat nak lebih kuat, lebih keras. Kita perlu ringan. Kalau berat,
tak boleh terbang pada kapal terbang tu. Kapal terbang tak boleh terbang lah. Okay, maka di sini kita kena highlight perkataan ringan. Sekiranya you banding dengan benda lain lah. Kalau you setakat banding dengan aluminium, aluminium pun ringan. Duralumin pun ringan. Dua-dua ringan. So kenapa you pakai duralumin? Sebab dia lebih kuat. Ini kena pakai, kena faham lah. Okay, so kena guna dengan baik sifat dia. Okay, kedua, gangsa dan loyang dua-dua adalah alloy untuk kuprum. So special case, kuprum dia ada dua jenis alloy dia. Satu kita panggil gangsa, satu kita panggil loyang. Okay, cuma atom asing dia lain dan percentage dia lain, peratus dia lain. Okay, kalau gangsa, dia punya atom asing adalah stannum. Kalau loyang, dia punya atom asing adalah zinc. So ini sentiasa jadi soalan punya. Sebab kuprum ada dua jenis alloy. Satu nama gangsa, satu nama dia loyang. Kalau gangsa, kuat, keras, tahan kakisan dan berkilat. Lebih kurang sama lah. Lebih kuat daripada kuprum tulen. Tahan kakisan, berkilat. Lebih kurang sama. Cuma percentage dia. Dan kita panggil darjah kekerasan dia lah. Yang berbeza. Ada berbeza sikit. Maka ada yang pakai untuk tugu, okay, pingat, pedang, patung, itu untuk guna gangsa. So, alat muzik, okay, perkakas dapur, kita pakai loyang. Sebab dia ada beza kekerasan dia. Tapi, bagaimanapun, dia lebih keras dan lebih kuat berbanding dengan logam tulen. Iaitu kuprum dia. Okay, baik, sudah 3. Keluli. Okay, keluli daripada ferrum. Keluli karat also juga daripada ferrum. Dua-dua adalah alloy untuk ferrum. Cuma keluli karat ini dia bertambah baik daripada keluli lah. Sebab dia lapisan itu membantu cegah pengaratan. Karat stainless steel. Iaitu kita pakai sudu kita. Sudu kita tak boleh karat pun ya. Sebab stainless steel. Lepas tu lebih keras daripada besi yang original, yang asal. Okay. So ikut keadaan dia, kalau keluli kita tambah karbon saja. So keluli ini dia boleh berkarat benar. Dia boleh berkarat sebab kandungan utama dia besi, besi berkarat. So bila you guna besi untuk buat sesuatu, dia akan berkarat. Tapi dia lebih keras, kuat dan boleh ditempa juga. Okay, kita guna keluli. So dia boleh berkarat pun tak apa sebab kita nak guna untuk buat bangunan, jambatan, badan kereta dan landasan kereta api. Kalau dia berkarat pun, badan kereta boleh berkarat, tapi kita sapu cat. Itu sebab cat dia tak boleh hilang. Kalau cat bercalak, so tempat yang bercalak itu nanti akan nampak berkarat. Sebab keluli kan, berkarat. Sebab kita nak buat bangunan, semua tu saja. So tak payahlah stainless steel. Okay, sebab cost dia pun murah sikit. Lebih kuat. Okay, kalau bangunan, jambatan, dia tak boleh guna ferrum yang asal. Bila you guna ferrum yang asal, dia kurang keras. Kurang keras ini nanti bangunan tu runtuh lah. Jambatan pun runtuh. Kita kena guna sesuatu yang lebih kuat daripada besi. Ferrum tu besi. Okay, maka keluli. So, bila lebih kuat, kita tak nak yang karat. Maka kita ciptakan keluli karat. Stainless steel. Kalau stainless steel, ramai faham. Sebab dia beli, ini apa? Stainless steel. Keluli karat. Okay, ferrum. Lepas tu ikut susunan dia, kandungan yang banyak adalah kromium, nikel, dan karbon sedikit. Mesti ada karbon. Kalau tak ada karbon, dia tak panggil keluli. You faham tak? Sebab ada karbon di dalam besi, maka kita panggil keluli. Kalau tanpa karbon, dah tak boleh sebut keluli. So, karat sebab dia tambahkan kromium dan nikel. Okay, so ini yang kita ada. Okay, yang ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Yang ke-6. Pewter. Pewter tu asal dia stannum. Utama. Atom utama dia stannum. Stannum tu tin. Biji timah. Kalau ada orang tak faham tu, saya sebut biji timah. Oh, okey. Tapi dia pun tak tahu biji timah macam mana. Cuma tahu ada lombong biji timah. Tu je. Tapi tak apa. At least you tahu biji timah tu stannum. Dalam nama kimia dia stannum. English we call tin. Okay. Kandungan dia ada antimony. Kemudian ada kuprum. Ikut susunan lah. Antimony banyak daripada kuprum.
Okey, itu saya buatlah. You kena faham, you boleh buat notes di tepi. Kuprum banyak, magnesium sikit, mangan paling sikit. Kromium banyak, nikel kedua, karbon paling sedikit. Antimoni banyak, kuprum sedikit. Okey, lebih kuat daripada strontium tolin. Biasalah sebab alloy, berkilat dan tidak berkarat. Maka kita guna untuk buat cenderamata, piala dan barangan perhiasan. Selalu guna filter. Okey, yang last ini superconductor. Saya letakkan di sini sebab superconductor ini ada kandungan alloy dia. Ada. Dan superconductor ini bukan alloy sahaja, dia supermagnet. So nanti kita belajar seramik ada, kita belajar bahan komposit pun ada, dia merupakan campuran banyak benda lah. Okay, so di sini dia ada kandungan alloy, maka saya letakkan superconductor sebagai alloy juga sebab dia ada sifat alloy itu. Okay. So utama dia thallium atau yttrium. Thallium atau yttrium, logam utama dia juga atom utama, logam utama dia. Okay, kemudian campuran dia ada barium, kalsium, kuprum 2 oksida. Ini merupakan atom asing dia. So dia ada atom utama yang unsur dia logam, lepas tu dia ada atom asing dia. Maka dia telah memenuhi maksud alloy itu. So salah satu tu superconductor, cuma tidak namakan apa dia. Nama dia panjang. Okay, nanti kita ada untuk seterusnya lah. Boleh mengalirkan elektrik tanpa rintangan elektrik. Contoh kereta api maglev. Okay, kereta api yang cepat lah. Okay, boleh sangat pantas. Kita boleh panggil peluru. Lebih kurang macam itulah. Dalam buku teks ada gambar aja dia. Google search ada pelbagai penerangan tentang kereta api maglev. So dalam ada melibatkan alloy, iaitu secara umum nama dia superconductor. Okey, baik. Ini topik 8.1. Nota yang sangat berguna sekiranya awak baca dan telitikan, mudah untuk awak faham dan boleh jawab soalan dengan baiklah. Okey, yang penting kita perlu juga cara nak jawab dia. Sebab bila kita belajar, banyak knowledge you ada, masa nak tulis tu tak keluarkan idea pun tak boleh juga. Sebab form 5 kita melibatkan SPM. Okey. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih.